Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga, Miftahul Jannah. Kita telah bincang beberapa perkara tentang aqaidul iman, simpulan iman. Perbincangan kita masih lagi dalam bab iman kepada Allah. Sambungan perbincangan pada kali ini dan bahawa perjanjian. Tanda situ. Dia panggil bahawa perjanjian itu perjanjian semua manusia ini di alam zuriat ini dengan Allah Azza wa Jalla. Dan bahawa perjanjian yang mengambil Allah Ta'ala akan dia daripada sekalian anak cucu Adam. Benar ia. Allah Subhanahu Wa Taala telah buat perjanjian dengan kita. Semua manusia, semua makhluk ni. Manusia ini telah berjanji dengan Allah, mengakui keesaan ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Di mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Jadi ini ayat Quran. Tanda di situ dia ada tulis 7. 7 itu maksudnya nombor surah. Surah 7 iaitulah suratul A'raf. 7 maknanya suratul A'raf ayat 172. Terjemahannya, artinya, wa iz akhadha, ingat ya Muhammad, sebut olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kaum Yahudi ketika mengambil oleh Tuhan engkau daripada sekalian zuriat anak cucu Adam ini, min zuhurihim, daripada belakang mereka itu, akan sekalian anak cucu mereka. Maknanya zuriat orang duduk di sulbi dia, duduk belakang orang. Apa dia perjanjian? Wa ashhadahum ala anfusihim, dan mempersaksikan ia akan mereka itu di atas diri mereka. Tuhan berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Tuhan tanya. Waktu manusia di alam zuriat, di alam sulbi, tok nenek dia dulu, semua benih di sini telah ditanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Mereka menjawab, ya, bahkan bala. Syahidna, kami mengaku anta rabbuna, Allah Tuhan kami. Semua zuriat mengaku Allah Tuhan dia. Supaya tiada berkata mereka itu pada hari kiamat bahawasanya adalah kami lalai daripada ini. Lepas ini itu tutup kurungan, tamat terjemahan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengambil perjanjian. Kita tengok di sini tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala telah menafsirkan kepada kita. Yukhbiru ta'ala, Allah Taala cerita dalam ayat Al-A'raf 172 ini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah keluarkan zuriat anak Adam ini min aslabihim, daripada tulang sulbi, tulang belakang bapak masing-masing. Jadi waktu mereka di alam sulbi, mereka telah mempersaksikan di atas diri mereka annallaha rabbahum, Allah Ta'ala itu Tuhan mereka. Allah Tuhan kita. Allah Ta'ala Malik, Allah Ta'ala pemilik kita, Tuhan kita. Wa annahu la ilaha illahu. Jadi ini perjanjian Tuhan buat dengan kita. Sebagaimana Allah Ta'ala fatarhum ala zalika, Allah Ta'ala telah letakkan, jadikan mereka di atas fitrah. Maknanya semua manusia mengakui keesaan Allah, adanya Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Tawajuhkan muka engkau, hadapkan mukamu kepada agama yang benar
fitratallah, yang Allah Ta'ala jadikan, letakkan di atas fitrah, landasan yang suci bersih. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah mencerita kepada kita, Nabi kata apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua orang yang dilahirkan itu maulud, anak yang dilahirkan di atas fitrah. Bersih, suci, tak ada apa. Wa fi riwayatin 'ala hadhil millah. Ada riwayat lain kata di atas agama ini, yakni agama Islam. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassaranihi aw yumajjisanihi, maka dua ibu bapalah yang mencorakkan hidup anak dia. Nama dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, ataupun jadi Majusi, ataupun jadi apa-apa agama yang ada ini, coraknya mari daripada mana? Mari daripada mak ayah dia. Mak ayah dia kafir, dia jadi kafir. Wal-iyazbillah. Dalam hadis lain daripada Iyad ibn Himar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, aku cipta, jadikan hamba-hamba aku ni hunafa, di atas landasan yang betul. Kullahum, semua sekali. Wa innahum atatuhumus syayatin, bila syaitan datang, fajtalathum an dinihim, telah memesongkan mereka daripada agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, syaitan telah mengharamkan ke atas mereka apa yang Allah Taala halalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini betul tak betul ini? Memang betul. Allah jadikan manusia ini betul hunafa, tapi syaitan mari kacau. Hari ini syaitan besar tak besar dia? Besar. Benda yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Allah terbalik tak terbalik? Balik. Tak tahulah kalau kita pergi di tempat besar-besar, pejabat-pejabat kerajaan ke swasta ke, dipanggil protokol pakaian. Pakaian syaitan ni, dia ajar orang perempuan, ini pakaian dia. Dengan ketak dia, dengan tak boleh tutup aurat penuhnya, macam-macam dia punya uniform. Ini semua syaitan. Kalau pakar jangan menyalah bagi syaitan ni, yang halal oleh Allah Ta'ala, tapi haram di sisi syaitan, kita pergi ikut dia sekali. Itu dari sudut pakaian, dari sudut undang-undang, dari sudut makanan, banyak perkaranya ada. Dalam hadis lain, Imam Abu Ja'far At-Tabari, dia mencerita daripada Al-Aswad bin Sari', dia kata apa? Aku berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peperangan. Dengar cerita ni. Fatanawala al-qaumu az-zurriyah ba'dama qatalul muqatalah. Jadi bila kita tawan kawan kafir lawan kita tawan, dipancungnya, dibunuhnya tentera-tentera kafir, maka tentera Islam ini bercakap tak baik dengan anak-anak orang kafir. Zuriat-zuriat ni, budak-budak yang kena tawan ni. Bahasa budak. Jadi macam-macam dia kata. Fabalagha zalika Rasulullah, sampai cerita ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi? Fashtadda alaihi, Nabi kita pun susah hati. Nabi kata, kenapa? Nabi kata, summa qala ma balu aqwam yatanawaluna zurriyah. Kenapa kamu bercakap tak baik ni? Kata tak comel, tak huduh kepada anak-anak orang yang kena tawan ni. Qala rajulun, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, alaisu abna al-musyrikin? Sedap soalan ni. Ya Rasulullah, ni anak-anak orang kafir ni, apa yang susah kita nak kata dia? Biar kita kata. Faqala inna khiyarakum abna al-musyrikin. Nabi kata, kamu ni, orang-orang baik di kalangan kamu yang bersama aku, yang jadi sahabat aku, jadi tentera Islam hari ni, semuanya anak-anak orang kafir belaka. Betul tak? Sayyidina Umar, ayah dia tidak Islam. Sayyidina Ali, ayah dia Abu Talib pun tidak Islam. Nabi kata, sebaik-baik kamu hari ini, pejuang-pejuang Islam ini, bapak-bapak kamu musyrikin. Jadi, maka Nabi kita larang. Nabi kata, bukankah mereka semua makhluk Allah Ta'ala yang dilahirkan di atas landasan fitrah? Maka panggil hadis kemudian ni, dua ibu bapa lah yang telah mencorakkannya. Jadi ini cerita-cerita yang kita bawa ini menceritakan kepada kita bahawa Allah Ta'ala telah buat perjanjian dengan makhluk dia, dengan hamba Allah Ta'ala, dengan manusia ini, perjanjian di alam zuriat bahawa mereka semua mengakui keesaan Allah Azza wa Jalla. Tapi mari syaitan telah memesongkan
hasil daripada mana syaitan paisung ni? Hasil daripada didikan mak ayah dia yang tersalah. Karena itulah kata orang, salah ibu mengandung. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah didikan, salah asuhan. Habislah kita tentang perjanjian. Kita berpindah kepada perbincangan lain pula. Tanda kat tepi itu, perbincangan amal manusia. Amal perbuatan hamba. Dia panggil a'malul ibad. Kita ingat kitab kita ni tak ada bab. Bab kecil, fasal kecil tak ada. Dia punya section kecil tak ada. Dia ada bab besar, lepas tu dia bawa terus. Jadi insya-Allah bila kita khatam kitab ni nanti dalam kita tahqiq kitab ni, edit, anak akan letak di tepi itu bab. Jadi bab yang kita nak bincang ini a'malul ibad, perbuatan hamba. Apakah manusia ni ada daya upaya untuk buat, ataupun manusia ni seperti mesin. Mesin ni alat ikut orang pasang, orang pasang dia bergerak, orang tutup suis mati. Itu dia. Dan bahawa segala pekerjaan hamba itu, manusia itu menjadikan akan dia oleh Allah Ta'ala dan berusaha akan dia oleh hamba. Tengok. Perbuatan manusia, khalqu af'alil ibad. Ada satu kitab ditulis oleh Imam Bukhari. Perbuatan manusia ni Allah Ta'ala jadikan perbuatan. Kita nak makan, Tuhan jadikan kita makan. Tetapi yang memakan makanan itu siapa? Usaha kita makan. Ini dia panggil akidah Ahlus Sunnah. Di sini agak perlu pada penelitian. Perbuatan manusia adalah dijadikan oleh Allah. Dan manusia itu melaksanakan apa yang mereka lakukan itu sendiri. Makan Allah Ta'ala buat, tapi kita yang makan. Kita yang pilih nak makan halal ke haram. Itu kena letak situ. Di mana dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya Allah Ta'ala menjadikan akan kamu dan akan perbuatan kamu. Ini dalilnya. Dalil mazhab Ahlus Sunnah mengatakan perbuatan manusia ni adalah kejadian Allah. Kita memilih untuk melakukannya. Dalilnya Allah Ta'ala ciptakan kamu dan perbuatan kamu. Tuhan buat kita dan perbuatan kita Tuhan buat. Cuma kita sendiri yang melakukannya. Kena teliti sikit. Ayat ini daripada surah yang ke-37. Iaitulah surah As-Saffat. Ayatnya 96. Ayat 96 surah 37 yakni surah As-Saffat. Itu dalil yang pertama. Dan firman Allah Ta'ala lagi, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya bagi seorang itu pahala apa yang mereka usahakan, mereka kerjakan akan dia daripada kebajikan, dan ke atasnya dosa apa yang dia usaha daripada kejahatan. Hak dia buat baik boleh pahala ke dia, hak dia buat jahat boleh bala kat atasnya. Tapi siapa yang buat? Mu sendiri yang buat. Kalau tidak, kita jadi ajaran sesat seperti yang akan disebut di bawah ini. Ini surah nombor 2, mana surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat 286. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, dan firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan artinya akan kepada engkau jua kami sembah, kami lakukan ibadah, dan akan engkau jua kami minta pertolongan. Tutup kurungan setakat pertolongan. Ini surah apa ni? Surah apa? Surah nombor 1. Surah apa nombor 1 dalam Quran? Al-Fatihah. Tak kena kan? Ayatnya ayat 5. Ini 3 ayat ini menjadi dalil kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Allah Ta'ala melakukan pekerjaan manusia ni di bawah kuasa Allah, dan manusia bertindak melakukannya mengikut kehendak dia. Kehendak kita sendiri. Kita nak buat baik, kita buat baik. Kita nak semaya, kita semaya. Kita tak nak semaya, tak nak semaya. Manusia yang buat.
Huraian kepada ayat ni apa jadi? Bermula perkataan iyyaka na'budu. Perkataan iyyaka na'budu, kepada engkau lah sahaja kami sembah, menolak akan pandangan Jabriyah. Jabriyah ni apa dia? Jabriyah ni, Jabriyah ni satu mazhab Jabariyah dipanggil. Mazhab Jabariyah ni i'tiqad dianya manusia ni dengan segala perbuatan dia seperti alat mesin. Itu makna Jabar ni mazhab kita di bawah paksaan Allah. Apa yang kita buat ni semuanya telah dimonitorkan seperti komputer yang telah di apa ni orang panggil, telah diinstal dia punya maklumat. Lagu itulah kita buat. Kitanya tak ada apa. Jadi robot, tak boleh nak mikir sendiri. Jadi apa yang kita buat ni itulah hak Tuhan tentu. Ini dia panggil mazhab apa ni? Jabariyah. Mazhab Jabariyah ni tanda situ mazhab yang menafikan usaha manusia. Jadi kalau kita buat benda tak baik, kalau orang marah kita, kata tak boleh marah. Saya ni Allah Taala tentukan macam ni saya buat. Jadilah saya orang tak baik. Jadi seolah-olah akal manusia tidak berguna. Ini dipanggil mazhab Jabariyah. Mazhab manusia duduk di bawah paksaan. Dia menafikan kudrat manusia, menafikan ikhtiar manusia. Dalam istilah Arab dia panggil fahuwa musayyarun la mukhayyar. Dia hanya melakukan apa yang ditentukan dan dia tidak ada pilihan sendiri. Ini mazhab siapa? Mazhab Jabariyah. Mazhab Jabariyah ni salah satu daripada golongan ajaran sesat yang telah disebut oleh para ulama. Kerana jika tiada ada usaha bagi kita, nascaya tiada sah dikatakan iyyaka na'budu. Jadi kalaulah kita tak ada usaha manusia ni tak ada, mana kita boleh kata iyyaka na'budu, akan kami sembah akan dikau. Sebab semua orang sembah ni telah dimonitorkan dengan ketentuan. Artinya kepada engkau jua kami ibadat, dan perkataan iyyaka nasta'in, dengan kepada engkau lah kami minta pertolongan, menolak akan qadariyah. Qadariyah ni lawan dengan Jabariyah. Apa dia pula Qadariyah ni? Yang mensabitkan kudrat bagi hamba. Jadi puak-puak Qadariyah kata manusia ni dia buat bikah dia nak je, tak ada kena mengena dengan Tuhan pula dah. Telajak tak telajak? Telajak. Hak saat ni manusia tak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Semua benda kita buat ni kita dipaksa, seperti orang panggil macam alat lah, robot. Hak ni pula puak Qadariyah ni kata apa? Kita ni kita buat ikut kehendak kita. Lepas kita buat baru Tuhan tahu apa dia yang kita nak. Macam-macam lah. Ajaran sesat ni jangan main-main. Banyak sekali atas dunia ini. Jadi dengan kita kata iyyaka nasta'in, pada engkau ya Allah kami minta pertolongan, ini menunjukkan bahawa kita bukan mampu nak buat sendiri. Semua kita buat ni dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kerana jika kita ada kudrat, kalau kita ada kuasa sendiri, kemampuan kita kuat, gagah perkasa, nascaya tiada berhajat kita kepada minta tolong. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita tak payah minta tolong lagi lah. Kita sendiri dah gagah perkasa, buat apa nak minta tolong dengan Allah. Jadi kita duduk di mana? Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitulah dia panggil orang-orang al-wasatiyah, orang yang duduk di tengah-tengah. Jabariyah, manusia tak ada ikhtiar. Qadariyah, semua perbuatan ini perbuatan manusia, tak ada kena-mengena dengan Allah. Mazhab Ahlus Sunnah, tak. Allah Ta'ala ciptakan semua perbuatan kita, tetapi kita memilih jalan yang kita nak. Boleh jelas tak jelas di situ? Allah Ta'ala ciptakan makhluk ini dan semua perbuatan kita, tapi perbuatan yang kita buat itu adalah merupakan ikhtiar daripada kita sendiri. Kenapa membuat tak baik? Kenapa kamu mencuri? Saya. Jadi tak boleh nak kita kata Allah suruh mencuri. Bila suruh mencuri? Tak suruh. Kita sendiri memilih perbuatan nak buat benda tak baik. Itu dia panggil manusia ni duduk di bawah mana? A'malul ibad. Kelakuan hamba, perbuatan hamba itu duduk di mana? Duduk di bawah masyiatillah. Tetapi manusia juga mempunyai pilihan untuk melakukannya. Nak buat yang baik dia pilih, nak buat jahat pun duduk di bawah pilihannya sendiri. Habis kita bab a'malul ibad. Kita berpindah pula kepada tajuk yang seterusnya. Tanda kat situ
tanda syarat iman. Syarat sempurna iman. Macam mana syarat dia? Tengok di sini. Kena tulis dekat tepi kitab tu sebagai tajuk-tajuk kecil. Dan bahawa iman itu mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Mana majoriti ulamanya 3 mazhab. Apa dia kata? Ada 3 perkara barulah sempurna iman. Yang pertama, tanda situ, mengaku dengan lidah. Kata dengan lidah. Kita kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kata dengan lidah. Yang kedua, dan membenarkan dengan hati. Tasdik bil qalbi. Kata dengan hati kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hati kata. Yang ketiga, dan mengerjakan dengan anggota. Anggota buat, barulah sempurna iman. Kata dengan lidah, ingat baik-baik ini. Syarat kesempurnaan iman, kesempurnaan syahadah seorang itu mesti ada 3. Al-qawlu bil lisan, kata dengan lidah. Wat tasdiqu bil jinan, tasdiq membenarkan dengan hati. Wal amalu bil arkan bil jawarih, kerja buat dengan anggota. Baik, kalau orang ni kata dengan lidah ya, dia kata. Dia mengaku beriman dengan lidah, tapi hati kosong. Ini dia panggil orang munafik. Kata dengan lidah, tak ada dengan hati. Munafik. Kalau orang kata dia ni beriman dengan lidah saja, dengan hati pun ada dah, tapi anggota tak nak. Maka menjadi perbahasan di antara 3 mazhab ini dengan pandangan Imam Abu Hanifah nanti. Abu Hanifah macam mana dia punya pandangan, berbeza sedikit. Tetapi perbezaan yang paling ketara di antara mazhab majoriti ulama ini, Ahlus Sunnah, dengan satu golongan lagi, dia panggil golongan Al-Murji'ah. Golongan Al-Murji'ah ini tidak memasukkan amal itu di dalam iman. Jadi perbahasannya kita tunggu sekejap. Baiklah. Asasnya, majoriti ulama, 3 mazhab meletakkan syarat kesempurnaan syahadah itu mesti ada 3. Al-qawlu bil lisan, wa tasdiqu bil jinan, wal amalu bil arkan. Seperti mengucap 2 kalimah syahadah dengan lidah kita, dan seperti mengiktikadkan dengan putus, dengan jazam, tidak ada syak ragu lagi. Mana putus ni? Jangan pula tanya putus ni kena potong apa dah. Putus maknanya tidak ada keraguan. Tulis kat kitab tu, nanti nak syarah payah. Balik jadi lebat kampung esok. Dia kata putus mana pula ni? Siapa potong tak? Mengiktikadkan dengan putus maknanya dengan jazam, dengan tidak ada keraguan, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah dan Rasulnya. Dan seperti mengerjakan sembahyang. Jadi yang ketiganya beramal dengan anggota, kita lakukan dengan anggota kita, kita lakukan salat, sembahyang. Mana dalilnya? Kerana hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Hadis dalam Bukhari ini panjang. Qala atadruna mal imanu billahi wahdahu. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu tahu apakah itu iman dengan Allah yang esa? Imanu billahi wahdah. Apa yang kamu tahu beriman dengan Allah Ta'ala yang esa, yang tunggal ni, apa dia? Jawab sahabat, Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Kami tak tahu. Maka Nabi kata syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tanda lepas pada tu tamat dia punya. Cerita dia panjang. Nak dengar cerita sikit. Imam Bukhari menceritakan hadis ini dalam sahihnya daripada seorang bernama Abi Jamrah. Dia kata satu hari Abi Jamrah ni dia duduk dekat dengan Abdullah bin Abbas.
Abdullah bin Abbas ni seorang yang cukup tawaduk. Dia ambil Abi Jamrah duduk sebelah dia, di atas kursi dia, atas tempat dia duduk. Kata dia Ibn Abbas, Abi Jamrah, aqim indi hatta aj'ala laka sahman min mali. Mu duduk dekat aku di sini, aku akan berikan kamu sebahagian daripada harta, akan beri. Mana ada bagi allowance lah kat dia. Jadi dia pun duduk dekat dengan Ibn Abbas selama 2 bulan. Ibn Abbas cerita kepada dia, inna wafda Abdul Qais. Wafdu Abdul Qais ni orang cerdik. Bila dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tanya, siapa kamu? Mereka jawab, Rabi'ah, daripada kabilah Rabi'ah. Kita sini Rabi'ah nama orang kan. Nabi kata, marhaban, selamat datang dengan kaum Rabi'ah, dengan rombongan yang datang. Ghaira khazaya wala nadama, tidak ada duka cita, tidak ada sedih semua. Mereka pun jawab, ya Rasulullah, kami tak mampu nak datang, nak mari jumpa Nabi setiap masa, kecuali pada bulan-bulan haram. Bulan haram ni bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini yang kami boleh mari. Bulan lain tak boleh mari. Sebab apa? Sebab di tengah jalan tu banyak perampok nak kacau kami. Maka kami minta Nabi ajar kepada kami satu ajaran faslin yang jelas. Kami balik ke kampung, kami nak dakwah orang kampung, nak ajar orang kampung, nak apa yang kata. Wa nadkhul bihil jannah. Ajaran yang kami pegang ini yang boleh membawa kami ke syurga. Dengar baik-baik ni. Ajaran ni dia minta Nabi ajar kepada mereka ajaran yang boleh bawa dia ke syurga. Kita nak ke tak nak? Sama juga dengan Abdul Qais kita pun kan. Maka mereka tanya ni, akhirnya Nabi kata, aku beri arahan kepada kamu 4 perkara dan aku larang kepada kamu 4 perkara. Jadi di antaranya, marilah hadis yang kita baca ni. Nabi kata, amarhum bil imani billahi wahdahu. Aku arah pada kamu supaya beriman dengan Allah Ta'ala yang esa. Nabi pun tanya, atadru namal imanu billah wahdah? Hadis tadi. Maka Nabi kata, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyamu Ramadan wa an tu'tu minal maghnamil khumus. Jadi bila dapat ghanimah 1/5 kena bagi pada kerajaan. Itu hadisnya panjang. Maka Nabi kita ajar kepada mereka mempegang hadis ni, balik kampung ajar hadis. Ini menunjukkan bahawa yang kita nak beritahu di sini, nak cerita di sini, iaitulah tentang Nabi kita ajar syahadah dan Nabi juga kita ajar suruh melakukannya dengan anggota. Dan kerana firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah SWT tidak mensia-siakan akan salat kamu. Iman kamu dengan mana salat kamu. Tutup kurungan setakat sembahyang kamu itu. Apa cerita dia? Sembahyang kamu menghadap ke Baitul Maqdis. Bahkan akan memberi pahala akan kamu atasnya. Kerana sebab turun ayat ini, beberapa orang sahabat bertanya, mereka yang mati sebelum berpaling kepada Kaabah. Tanda situ. Ayat Quran ini, waktu Nabi kita duduk di Madinah, mula-mula sampai Madinah, Nabi kita diperintahkan supaya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ni Madinah. Baitul Maqdis belah ni. Apa ni kita kata Mekah belah ni, Baitul Maqdis belah ni. Kiri kanan. Depan belakang. Maka Nabi kita duduk di Madinah selama 16 ataupun 17 bulan. Allah perintahkan supaya Nabi kita tukar daripada Baitul Maqdis, hadap kiblat ke arah Mekah. Ingat cerita dia. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, dia panggil satu masjid, namanya Masjid Al-Qiblataini. Masjid 2 kiblat. Sebab apa 2 kiblat? Kerana di situ tempat yang diceritakan Nabi kita semayang Zuhur ke arah Baitul Maqdis, kemudian ditukar ke arah Mekah. Satu salat, 2 kiblat. Cerita panjanglah. Kalau nak tengok cerita ni, nak baca cerita ni, baca dalam buku yang anak tulis tu,
Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Dalam tu kita cerita panjang, cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di Madinah. Jadi bila tukar kiblat, puak-puak munafikin dengan Yahudi cuba nak ragukan, nak ambil kesempatan, nak suruh orang Islam rasa sudah. Dia kata, sekarang ni mu tukar kiblat ke arah Mekah. Waktu mula-mula sampai Madinah, mu arah Baitul Maqdis. Orang yang mati sebelum ini, yang semaya Baitul Maqdis itu, bagaimana dengan solat mereka? Nampak? Ini ada dipanggil permainan perang sarah. Nak suruh orang Islam gelisah. Sudahlah. Macam mana nak buat dengan ayah kita, mak kita hak mati, menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Allah Ta'ala turun dalam Al-Quran ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Ta'ala tidak sia-siakan iman kamu. Maknanya iman di sini dengan makna salat. Apa yang kita nak dalam ayat ini? Ayat ini daripada surah nombor 2, iaitu surah Al-Baqarah ayat 143. Al-Baqarah ayat 143. Apa yang kita nak? Naknya Allah Ta'ala namakan salat dengan nama iman. Maknanya iman itu termasuk perbuatan. Iman termasuk dengan perbuatan. Dan adalah iman itu bertambah. Ia dengan sebab bertambahnya taat. Kalau kita banyak mengerjakan taat, iman kita akan bertambah. Dan kurang iman kita jadi lemah dengan kurangnya taat. Orang kerja kuat, kita nampak di bulan Ramadan, kuat tak kuat iman? Kuat. Tengah hari puasa, baca Quran, tadarus lagi, malam dia qiyamul lail. Lepas Ramadan, pakuan habis qiyamul lail. Tinggal dalam sejarah. Puasa 6 pun kalau orang tanya berapa hari lagi? 6 hari lagi. Berat lagu ni. Ramadan pergi setengah, dia duduk main 6 hari lagi ni. Jadi kerja tak jadi kerja macam ni? Tak jadi. Yang kita naknya, kerana firman Allah Ta'ala, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Artinya supaya bertambah mereka itu akan iman serta iman mereka. Iman bertambah. Bertambah dengan sebab apa? Dengan sebab kita melakukan amal-amal ketaatan. Ini ayat ini surah 48, iaitulah surah Al-Fathu. 48 itu surah Al-Fath. Ayat 4. Surah Al-Fathu ayat 4. Dan tiap-tiap yang menerima ia akan bertambah, menerima ia akan kurang. Setiap benda yang boleh tambah, dia boleh jadi kurang. Betul ke tidak? Kalau benda tak boleh jadi kurang, dia boleh jadi tambah. Jadi ini semua hujah-hujah kepada majoriti ulama yang mengatakan bahawa iman itu mesti 3. Amal perbuatan termasuk di dalam musamma al-iman. Masuk dalam musamma al-iman. Habislah pandangan majoriti ulama. Kita berpindah pula, adapun pandangan mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni nama dia An-Nu'man ibnu Sabit. Tulis nama dia, An-Nu'man ibnu Sabit. Maka iman itu mengaku dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Ini berbeza. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, iman itu kata dengan lidah, tasdik dengan hati. Tiada termasuk mengerjakan dengan anggota. Kerja dengan anggota tak masuk dalam iman. Tak masuk dalam iman. Jadi kalau kita tengok pada zahirnya, nampak pandangan Imam Abu Hanifah ini nampak macam mana? Nampak macam Murji'ah. Sebab Murji'ah, tengok ni sikit. Kita belajar mazhab-mazhab ni, al-mazahib dia panggil. Mazhab Murji'ah mengatakan bahawa siapa dia mengucap dengan lidah dan dia kata dia beriman dengan hati, maka amal perbuatan itu tidak memberi mudarat pada dia. Dia tak salat ke, dia tak tutup aurat ke, dia makan riba ke, dia keji orang ke, dia mengumpat buat tuduhan jahat pada orang ke, dia tak laksana hukum Allah, iman dia mantap
semantap iman malaikat, semantap iman Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat yang besar. Ini mazhab siapa ni? Mazhab Al-Murji'ah. Tulis nama tu. Al-Murji'ah. Alif lam mim ra jim hamzah ta bulat. Al-Murji'ah. Pandangan Murji'ah ini, kalau kita nak tatbikkan kepada kedudukan kita ini, maka lebih kurang dengan golongan liberal. Dia panggil golongan liberal. Golongan liberal ini, dia semayang. Semayang tak semayang? Tika dia semayang lah. Tapi dalam bab lain, aurat jangan tanya. Saya tak apa, tak untuk aurat pun. Ini iman di sini. Dia tunjuk iman di mana? Iman di hati. Lagi? Saya tak apa, tak semayang pun. Iman saya, hati saya baik. Saya percaya ada Allah. Ini dia panggil golongan liberal, golongan sekular, golongan apa lagi ni? Yang memisahkan agama dengan kehidupan. Maka ini golongan Murji'ah moden. Dengar. Tak ada dah kalau kita pergi cari dalam pertubuhan pendaftaran di seluruh dunia gini, ada ke tidak orang yang berpahaman Murji'ah? Tak ada lagi. Tapi Murji'ah ni ada tak ada? Ada. Dengan nama baru. Nama apa? Liberal, sekular, berapa lama? Jenis hak kaut-kaut belakang ni. Hak apa ni? Yang memisahkan ni antara agama, pegangan iman dengan amalan, kehidupan. Maka ini dia panggil golongan Murji'ah moden. Baik. Kita nak pergi kepada perbahasan tentang pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata, sehingga orang gelarkan mazhab Abu Hanifah ini dipanggil Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha maknanya pandangan ahli fiqh yang tidak memasukkan amalan di dalam nama iman. Tetapi, ini kena kita nak suruh nampak, muslimin dan muslimat kita nampak di antara Murji'ah yang sesat itu berbeza dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata, amal tidak termasuk dalam nama iman, tetapi amalan itu kesan daripada beriman. Boleh nampak? Kena nampak lah, tak boleh nampak. Mazhab tiga kata, amalan itu daripada iman. Imam Abu Hanifah kata, amalan tidak termasuk dalam iman, tetapi dia adalah merupakan simar, buah, kesan daripada beriman. Kalau kamu beriman dengan hati, maka kena kamu beramal dengan anggota yang menunjukkan bahawa hati kamu beriman. Karena itulah sebahagian ulama mengatakan bahawa khilaf ahlus sunnah, majoriti ahlus sunnah dengan ulama-ulama, dengan Imam Abu Hanifah ini, ada sebahagian ulama mengatakan khilaf lafzi. Perbezaan dari sudut menama, mengkategorikan. Tapi pada peringkat asasnya sama. Sebab apa sama? Sebab Imam Abu Hanifah kata, kalau orang ni tak salat, tak tutup aurat, dia masih lagi tidak beriman yang betul. Berbeza dengan Murji'ah tadi. Murji'ah tadi, orang ni fasik setara mana? Tak beriman, yang dia, kalau dia dah beriman, dia tak salat, dia tak puasa, tak tutup aurat, imannya setara dengan Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar. Abu Hanifah dah. Kalau kamu beriman, mana? Tunjukkan bukti. Sebab iman tu dalam hati. Benar dalam hati. Nampak tak nampak? Siapa dia nampak? Orang dua menyanyi boleh. Kalau tak percaya, belah lah dadaku. Kalau kita pergi belah belakang dada, dia mati jawabnya. Innalillah lah dia ada. Itu orang panggil penyanyi. Cerita iman penyanyi nama dia. Jadi, kita ni orang ada keluarga ni. Anak-anak ni balik ke rumah. Oh, saya sayang ke mak, sayang ke mama, sayang ke ibu. Mak dia pun terima kasihlah anak sayang ke mak. Sayang kat mana? Dalam hati. Mak dia relax sekejap, ambil duit RM2. Adik, abang, tolong pergi beli barang kat kedai. Oh, tak boleh mak, saya letih, saya. Sayang tak sayang macam tu? Sayang. Sayang apa? Nak minta tolong pergi beli barang pun tak boleh. Tak sayang. Sama juga dengan orang tu sayang ke isteri dia. Balik-balik. Berhenti kereta, Assalamualaikum. Salam, saya sayang kat awak. Bini tak tahu mana lagi duk sayang dah. Bini duk dapur macam tu. Bini kata, kuat sayang kat aku dia ni. Tapi tak pernah buat balik hadiah. Orang percaya ke macam ni? Tak percaya. Balik-balik makan, makan dah roti canai tadi. Sebiji pun tak klik ke bini dia. Makan dah roti apa ni? Roti kambing ni. Kari kambing, tapi tak balik ke bini.
Bini tak percaya orang saya macam ni. Percaya tak percaya? Buah saja dia kata ni. Bahasa jenis buah ni. Saya apa lagu ni? Tapi kalau balik, tak kata sayang. Tapi bawa, saya tadi makan roti cicak kambing. Ni untuk awak satu. Bini pun apa, boleh percaya dia ni tak? Jadi kita ini bila kita kata kita beriman, tapi tak menunjukkan amalan kita beriman, maka orang ni tak ada bukti dia beriman. Tak ada bukti. Tak ada bukti. Jadi khulasah kepada mazhab Imam Abu Hanifah, dia tak masukkan amalan itu dalam nama iman, tetapi dia letak duduk di bawah kategori apa ni? Amalan itu adalah kesan daripada beriman. Kalau kamu beriman dalam hati, tunjukkan dengan anggota kamu beriman. Kita salat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita tutup aurat, kita meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar dan maksiat, maka itu tanda orang beriman. Jadi kerana sebagian ulama mengatakan khilaf di antara majoriti ulama ini dengan Imam Abu Hanifah, khilaf lafzi. Ada juga yang mengatakan khilaf ini perlu dibincangkan. Perbahasan yang panjang boleh tengok dalam satu kitab namanya Al-Iman, Hakikat dan Pembatalannya, dan rakamannya pun sudah kita rakamkan di masjid kita dalam usrah kita. Jadi insya-Allah tamatlah perbincangan kita. Kita tengok pula, dan yang lebih mulia sekalian mereka yang beriman, iaitulah orang yang lebih menjauhkan larangan. Tanda kat situ tingkatan iman. Nak tengok orang yang kuat imannya siapa? Siapa dia orang kuat iman? Tajuk dianya tingkatan iman. InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.